Pastor Tommy dipersilakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 还没有听神的话以前，让我们低头祷告。 Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh bersama-sama datang dalam hadirat-Mu. 主啊，我们感恩，因为今天我们可以来到你的殿中来敬拜 Kami 你， boleh memenuhi undangan Tuhan. 我们可以回应主你的邀约， Kami boleh memuji Tuhan dan berdoa. 我们可以赞美你，我们也可以向你祷告。 Dan tiba saatnya kami sesaat lagi akan mendengarkan firman-Mu. 但再过一下子，我们要听神你的话， Bersabdalah ya Tuhan kepada setiap kami. 求你向我们每一个人说话， Karena kami haus akan firman-Mu. 因为我们渴慕主你的话。 Kami serahkan waktu ke depan. 把讲道的时间交在你大人手中， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹平安。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 113. 今天我们有思想的题目是起自于诗篇113篇， Nah, kita akan merenungkan satu tema Tuhan yang maha tinggi namun merendah bagi yang hina. 一个题目就是至高的神且降卑自己为作卑微的人。 Kita sangat memahami bahwa dan kita juga menyadari bahkan kita pun juga bahkan di tengah-tengah kehidupan kita setiap harinya, 我们也知道，在我们日常的生活里面， hidup kita sebagai anak Tuhan adalah hidup yang terus boleh memuji dan menyembah kepada Tuhan. 我们成为神的儿女，我们可以每一天都赞美我们的神。 Saya sedang membayangkan misalnya kita itu seperti seorang olahragawan. 我就在那想，就像我们每一个人，就像一个球员一样， Misalnya para pemain basket. 就像打篮球的。 Ketika mereka sedang bertanding atau bermain berolahraga, 当他们正在比赛的时候， dan tentu ada para pelatih-pelatih yang duduk atau berdiri di pinggir garis di luar lapangan basket itu. 在其中呢有他们的教练。 Maka ketika para anak-anak asuhnya itu sedang bertanding, 当那些球员们在那里开始比赛的时候， seringkali kita melihat bahwa pelatih itu sering berteriak gitu ya, berseru-seru kepada anak-anak didiknya 我们经常听到教练们在旁边在那里大声的喊叫 untuk melempar bola ke sana,：“ 你把球丢到那个地方， melempar bola ke sini, 丢到这个地方。” kemudian melakukan banyak hal sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh pelatih tersebut. 你要行许多的事，就按照这个教练他心里所要的。 Saya percaya bahwa para pemain itu tahu apa yang harus mereka lakukan. 我相信每一个球员其实他们都明白， Tetapi mereka mendengar pelatih itu terus-menerus memberikan kode atau aba-aba atau petunjuk-petunjuk kepada mereka. 但是呢，教练呢仍然经常的向他们告诉他们应该这样做，应该那样做。 Pelatih itu mau memberikan sesuatu yang sangat penting kepada anak asuhnya. 教练们他们多么的希望能够把他最好的、他所需要的、所希望的，就告诉他们的队 Karena 员， itu adalah hal yang sangat mendasar yang akan menentukan kemenangan mereka. 因为这是最基本的原则，就是当这些东西能够执行的时候，就会成为赢家。 Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan. 就像我们成为神的儿女一样， Ada hal yang terus-menerus diulang oleh firman Tuhan. 有一个原则就是继续的在圣经里面适时的提醒着我们， Yaitu untuk memuji Tuhan. 那就是要让我们赞美主。 Allah sering kali mengulang itu kepada kita dan kita tahu akan hal itu. 上帝借助圣经呢，经常向我们诉说，我们重重复复告诉我们，让我们赞美主。 Tetapi terkadang kita itu sering lupa. 但是可惜的，我们经常是健忘的， Kita mudah sekali terjebak di dalam rutinitas kita, kesibukan kita. 我们经常就陷入了这个日常的事物里面。 Bahkan apalagi ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan. 如果说我们正在遇到困难的时候， Kita lupa akan panggilan yang mula-mula itu yang sangat mendasar dari firman Tuhan untuk mengajak kita untuk boleh memuji Tuhan. 我们会忘记起初向我们就是呼召的，就是让我们注意最基本的原则，就是赞美我们的神。 Memuji Tuhan baik itu di dalam suka maupun duka. 无论是在喜或者在悲里面，我们必须要赞美我们的神。 Nah, oleh sebab itu melalui
pembelajaran kita pada malam hari ini. 因此，接着我们今天晚上所学的这个圣经的话语， Mari sama-sama kita belajar dari Mazmur 113 ini. 让我们一起来学习诗篇113篇， Bagian ini akan dibacakan seluruh ayatnya dalam bahasa Mandarin. 单 Silakan. 单用中文来念。诗篇113篇，你们要赞美耶和华，耶和华的仆人呐、你们要赞美耶和华的名，耶和华的名是应当称颂的，从今世直到永远，从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。耶和华超乎万民之上，他的荣耀高过诸天。谁像耶和华我们的上帝呢？他坐在至高之处，自己谦卑观看天上地下的事。他从废城里抬举贫乏人，从粪堆里提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。他使不能生育的妇人安居家中，成为多子的乐目。你们要赞美耶和华。 Mazmur 113 ini adalah sebuah undangan bagi kita. 诗篇113篇是上帝向我们要约的， Bahkan Mazmur ini merupakan sebuah seruan yang penuh dengan sukacita. 也是一个充满着喜乐的这个护照， Yang mengajak kita kembali kepada dasar yang sangat penting, yaitu kita harus memuji Tuhan. 是我们重回最基本的原则，就是赞美我们的神。 Memuji Tuhan bukanlah sebuah paksaan, 其实赞美我们的神不是说一个强迫性的， tetapi ini adalah sebuah hal yang menunjukkan kepada kita bahwa Dialah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. 乃是让我们深深的看到，我们的神是配得我们赞美的神。 Allah yang maha tinggi itu, 那至高的这个神， namun Dia merendahkan dirinya untuk mengangkat kita yang sebenarnya hina. 他降卑自己来拯救我们这些卑微的人。 Dan yang lebih indah lagi di dalam Mazmur 113 ini, 在这个诗篇113篇最美的部分呢， ini bukan hanya sekedar sebuah mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel saja. 它不单单是以色列人的赞美的诗歌， Tetapi mazmur ini sungguh-sungguh boleh mengajak kepada setiap kita melihat lebih luas lagi. 让我们每一个人也可以看到， Di mana mazmur ini dinyanyikan pada saat orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu ketika sebelum mereka makan Paskah, mereka menyanyikan mazmur 113 ini. 他们所唱的歌是在免礼逾越节的时候他们所唱的。 Kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus sebelum Dia ditangkap dan disalibkan. 当我们的主耶稣基督被捕并且被钉十字架以前， Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-30, 在马太福音第26章第30节， firman Tuhan mengatakan sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian itu, 神的话这样说，他们唱了诗， pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. 就出来往橄榄山去了。 Jadi ada kemungkinan Mazmur 113 ini adalah sebuah nyanyian 因此，这个诗篇113篇是一个诗歌， untuk mengagungkan Dia. 为了要称颂 Maka hari 主 ini 耶稣 kita 基 boleh 督。 merenungkan Mazmur 113 dalam 3 hal yang sangat penting sekali. 有3点我们要思想的。 Yaitu yang pertama panggilan untuk memuji Allah. 第一点就是神呼召我们来赞美他， Dan alasan kita melihat Allah yang maha tinggi itu dan tidak tertandingi. 让我们也可以看到我们至高的神是没有人可以相比的。 Dan bagian yang terakhir kita akan melihat Allah yang maha tinggi itu datang untuk merendahkan dirinya, untuk mengangkat kita yang hina. 最后的那个第3点就是说，神自己卑微自己，为着来拯救那卑微者。 Nah, pada bagian yang pertama, panggilan untuk memuji Allah ini 在第一点里面， dimulai dengan suatu ekspresi yang sangat luar biasa. 诗篇呢就是以非常有表现力的这个 Sebuah 开始， seruan haleluya 在那里喊着是哈利路亚， yang artinya pujilah Tuhan. 意思就是说赞美我们的神。 Ini adalah sebuah seruan yang bukan hanya basa-basi yang kita ucapkan seperti kalau ada orang yang berkhotbah gitu, haleluya, haleluya. Pemimpin pujian bilang haleluya, kita nyanyikan atau kita ucapkan dengan balasan haleluya. 这个护照呢，并不是说像闲聊的这个马马虎虎的，就是在那里喊哈利路亚。就像有一些的传道人，他们讲哈利路亚，就是完全没有那个意思。
Tetapi ini mengandung sebuah seruan yang menyatakan bahwa hidup umat Allah itu dipenuhi dengan pujian. 乃是让我们所有属于神的人，心中充满着赞美。 Maka di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, 因此在第1节到第3节， pemazmur itu mengatakan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. 就说到耶和华的仆人啊，你们要赞美他， Ini adalah sebuah identitas kita. 这是我们的身份， Bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. 我们是神的仆人， Identitas kita bukan sebagai orang asing, 我们并不是属于外邦人， melainkan sebagai hamba-hamba yang telah ditebus oleh Allah. 乃是一个已经蒙神救赎的这个 Maka 神的仆人。 identitas kita itu sangat penting sekali. 因此，我们这个身份呢是非常的重要， Karena kita bukan budak dunia ini. 因为我们不在这个世界上的奴仆， Kita bukan hidup di dalam dosa dan penuh dengan ambisi pribadi. 我们不再活在罪中，并且心中充满着野性的 Tetapi 人。 kita adalah milik Tuhan yang telah dimerdekakan. 我们乃是属于神，并且已经得着神的解放。 Maka John Calvin mengatakan di dalam kutipan yang saya tampilkan di layar itu, John Calvin 这样说道： bahwa tujuan dari keberadaan manusia yang paling utama 人类的存在最重要、最首要的目的， adalah untuk memuliakan Allah. 就是为了要荣耀我们的神。 Artinya ketika kita memuji Tuhan, 意思就是说，当我们赞美我们的神的时候， kita sedang hidup sesuai dengan tujuan Allah. 我们正活在按照神的这个创造的目的。 Oleh sebab itu pemazmur itu mau mengatakan pujilah Tuhan. 因此，世人说：“你们要赞美耶和华。” Bukan ketika hari Minggu atau ketika Rabu kebaktian doa. 我们这样赞美他，并不是说我们在我们礼拜六或者礼拜天在那里赞美神一样。 Tetapi dikatakan oleh pemazmur itu, mazmurkanlah dia, pujilah dia untuk selama-lamanya. 就是在所有的层面里面，我们永远的赞美我们的神， Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. 从日出至地，直到日落之处。 Maka pujian kepada Allah itu adalah untuk seterusnya dan sampai 我 selama-lamanya. 们向神的赞美是直到永永远远的。 Nah, seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, 这个叫 Dietrich 的这个人曾这样说， dia mengatakan satu kalimat yang sangat penting sekali. 他讲了这个一句非常重要的这个 Bahwa 话。 ketika hati kita adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur, 当我们的心是充满着感恩的心的时候， maka sesungguhnya hidup kita itu adalah hidup yang sangat kaya. 就证明我们的生命是充满着 Hidup yang 真实， dipenuhi dengan kelimpahan akan pujian kepada Tuhan. 充满着对神的感恩，并且充满着对神的赞美。 Ketika seorang jemaat menghadapi satu pergumulan yang sangat tidak mudah, 有一个会友，他面临着极大的这个挑战， seorang yang terkena sakit kanker stadium lanjut. 他患了晚期的癌症。 Tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak mudah untuk dilewati hari lepas hari. 当然，这个是非常困难可以经过的。 Tetapi jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh tahu bahwa hidupnya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. 但是这位这个信徒呢，就是他知道他的生命是为着要荣耀神的名。 Awalnya memang berat sekali. 起初的时候，他感到非常的吃力， Tetapi ketika dia bersandar dan belajar 但是当他信靠神的时候， bahwa hidupnya itu adalah di tangan Tuhan, 他知道他的生命在神的手中， dan dia tahu bahwa tujuan hidup dia adalah menikmati Tuhan 他也知道他的生活是享受神的同在 dan，untuk memuliakan Allah itu. 为了要荣耀神的名， Maka dia terus-menerus hidupnya itu terus memuji Tuhan, memuji Tuhan. 因此他每一天都赞美神， Dia hanya terus bisa menyatakan di dalam hatinya, 在他的心中这样的表达。 apakah saya tidak tahu apakah saya bisa sembuh atau tidak. 他说：“我不知道是否我可以得着痊愈， Tetapi satu saat 但是有一次， saya boleh menang bersama dengan Kristus. 我会因着上帝可以得胜。 Sekalipun saya harus menghadapi kesulitan yang besar ini, 虽然我必须经过那么极大的痛苦， saya tetap mau memuji Tuhan. 我仍要赞美我们的神。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， ketika saya melayani jemaat-jemaat yang sedang lemah tubuh itu, 当我服侍那些正在
身体软弱的弟兄姐妹的时候 seringkali，justru saya yang diberikan penghiburan oleh mereka. 经常我反过来，我从他们那里得着坚固， Mereka yang justru menguatkan saya. 他坚固着我， Karena mereka tahu bahwa mereka tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. 因为他们真正的知道他们是属于神的，并且永远的不离开神。 Dan seringkali saya mengajak mereka untuk bersama-sama menyanyi memuji Tuhan. 经常呢，我就约他们一起来赞美我们的神， Itulah kuasa pujian. 这就是诗歌的力量。 Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan memuji menyembah kepada Tuhan, 当我们成为神的儿女的时候，我们赞美我们的神， maka paradigma kita, perspektif kita, 因此我们的思维、我们的看法 bukan karena kondisi tertentu. 就不再是因着状况的原因， Bukan karena kita berhasil maka kita baru memuji Tuhan. 就不因着我们成功了，我们才赞美我们的神。 Tetapi ketika menghadapi kesulitan-kesulitan pun kita bisa memuji Tuhan. 乃是当我们虽然经历许多的苦难的时候，我们仍然可以赞美我们的神。 Sebuah pertanyaan yang penting bagi kita malam ini. 一个问题很重要的， Apakah kita menjadikan hidup kita sebagai sebuah liturgi 是 kepada 否 Tuhan? 是否我们的生活，我们把它成为这个一个赞美的礼仪呢？ Apakah kita hanya memuji Tuhan ketika berkat itu datang dalam hidup kita? 是否我们赞美我们的神，当这个恩典来临的时候， Apakah kita sadar bahwa memuji Allah itu bukan hanya sekedar sebuah kewajiban? 是否我们觉悟到我们赞美我们的神，并不是说一个义务罢了？ Biarlah kita boleh bersama-sama belajar. 让我们一起来学习， Tuhan adalah Allah yang patut untuk menerima segala pujian itu. 我们的神是配得一切的歌颂和赞美。 Sehingga itulah yang akan membawa kita masuk di dalam bagian yang kedua ini. 这就是让我们可以进入到第二部分。 Mengapa kita harus memuji Tuhan? 为什么我们要赞美我们的神呢 Apa？yang mendasari kita untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan? 是什么基本的原则让我们来赞美我们的神呢？ Karena Dia adalah Allah yang maha tinggi dan tidak tertandingi. 因为我们的神是至高的神，是无人能够比拟的。 Di dalam ayat yang keempat dan sampai ayat yang keenam, 在第4节到第6节里面， pemazmur itu mau memberikan sebuah pengertian kepada kita, 诗人就让我们可以从中明白， memberi sebuah bahan bakar untuk kita boleh mengerti dan memahami apa arti memuji Tuhan. 就好像他是给我们能量一样，到底什么是赞美我们的神？ Dia mengatakan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, 说到耶和华超乎万民之上， kemuliaannya mengatasi langit. 他的荣耀高过诸天。 Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, 谁像耶和华我们的上帝呢？他坐在至高之处， yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? 他自己谦卑观看天上地下的。 Ini adalah sebuah pertanyaan retorika yang sebenarnya tidak perlu dijawab. 这是非常我们不需要去回答的这个 Kita 问 tahu 题， jawabannya bahwa tidak ada yang bisa menandingi Allah kita. 因为我们每个人都知道，是我们的神是没有可以与他相比的， Karena dia adalah Allah yang transenden itu. 因为他是超乎万民、超乎 Allah 一 yang 切的神， melampaui akal pikir kita itu. 超乎我们所想的。 Tetapi justru ketika Allah yang tidak terlampaui itu, 但是当这个没有办法超越的神面前， dia justru datang di tengah-tengah kita. 这样的神来到我们当中， Kuasanya besar melintasi alam semesta. 他的能力超乎所有的这个宇宙的一切。 Bahkan Yesaya pasal 40 ayat yang ke-15 itu mengatakan sesungguhnya bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba. 就像以赛亚书第40章15节这样说：“看哪，万民都像水桶的一滴，又像天平上的尘灰。 Seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. 他激起众海岛，好像极微的物体一样。 Bahkan ketika Raja Salomo pun di dalam segala keagungannya, 甚至这个所罗门在他最荣耀、最好的时候， dia pun juga menyadari bahwa ketika dia membangun bait Allah yang megah itu, 当他建造神的殿的时候，他这样说： Allah itu tidak dapat ditampung di dalam bait Allah yang dia bangun itu. 天上或者地下没有办法来
这个容纳这个我们的神。 Dan seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon, Charles Spurgeon 这样说的， dia mengatakan bahwa bahkan ketika melihat langit dan malaikat, Allah itu harus merendahkan diri atau menundukkan kepalanya. 当神看到这个天使的时候他要降卑自己。 Tidak ada yang bisa menandingi Allah kita. 是的，没有人能够可以与神相比的。 Bahwa dialah yang memegang segala apa yang dia ciptakan itu. 他掌控着所有他所造之物。 Seluruh nabi, bahkan Nabi Mika pun juga mengatakan bahwa tidak ada Allah yang seperti engkau. 弥迦他也是曾这样说：有何神像你？ Jikalau Allah yang sedemikian tinggi dan mulia itu dan tidak tertandingi, 我们的神是如此的伟大，也无人能相比。 bagaimana dengan hidup kita? 那我们的生活是怎么样的呢？ Apakah kita berani untuk menggantikan Allah yang mulia itu dengan berhala yang kecil dalam hidup kita? 是否我们敢用我们的这个心中的偶像来替代上帝的荣耀呢？ Dengan kekayaan kita, 用我们的金钱、 dengan status kita, 我们的身份， dengan kekuasaan kita, 甚至我们的权势， apakah kita berani menggantikan itu dengan Allah? 是否我们可以用这些来替代神呢？ Apakah di dalam doa kita dan di dalam ibadah kita, 在我们的祷告中，或者在我们的崇拜当中， kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah yang transenden itu 我们经常醒悟到这个超越一切的神， Dia juga Allah yang dekat dengan kita. 也是靠近我们这些微小的人。 Dia Allah yang imanen itu. 他是那么的看顾着我们， Sehingga ketika dia datang dan hadir di tengah-tengah dunia ini, 因此当他来到这个世上的时候， inilah yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang merendah untuk mengangkat kita yang sebenarnya hina ini. 这就证明了我们的神是卑微自己，来拯救、来救拔我们这些卑微的人。 Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, 在先进的这个翻译本里面， dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, 从第7节到第9节， Pemazmur mengatakan begini, atau lebih mudah untuk dicerna dengan kalimat seperti ini. 诗人这样说的， Orang miskin diangkatnya dari debu, 就是穷乏人从尘土里面把它提升出来， dan orang melarat dari abu. 就是就是贫穷人从灰尘里面， Mereka didudukkannya bersama para penguasa, bersama para bangsawan dari umatnya. 是他们与王子同坐，就是本国的王子同坐。 Ia menganugerahkan anak-anak kepada istri yang mandul, menjadikan dia ibu yang berbahagia dan terhormat di rumahnya. 他 Pujilah Tuhan. 他是不能生育的妇人，按己家中为多子的乐母。你们要赞美耶和华。 Inilah gambaran daripada Allah kita yang peduli kepada kita. 这就是在乎我们的神的这个图画。 Allah turun ke tempat yang hina. 神下来降卑到那个最卑微的地方， Gambaran debu dan lumpur 就是废尘跟泥土的这个表现。 melambangkan keadaan yang paling rendah dan hina. 它是象征着一个非常低沉的这个以及卑微的地方。 Inilah kondisi kita sebagai gambaran debu dan abu. 其实我 dan 们 lumpur. 我们的处境呢，就像这个尘土与泥土一样，那么的卑微。 Kita adalah orang-orang yang terbuang. 我们是被丢弃的， Kita orang-orang yang miskin dan terabaikan. 我们是那么的贫穷，也是那么的微不足道。 Tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang sedemikian rupa, itulah yang menjadi objek kasih Allah. 但是当我们在这样的状况当中，神的爱就是成为他爱的对象。 Kita bisa melihat di dalam salah satu contoh kisah daripada Hana. 我们在圣经中也看到有一个例子，就是不能生育的汉娜， Seorang perempuan yang mandul. 这个女子不能生育。 Di zaman itu perempuan yang mandul adalah perempuan yang dianggap hina. 在那个时代呢，不能生育呢，就是被人家看轻的， Dianggap terkutuk dan penuh dengan dosa. 并且是被咒诅的，并且充满着罪过 Tapi。justru Tuhan peduli kepada Hana dan mengangkat derajatnya. 但是我们的神在乎汉娜，并且把她提升。 Nah, seorang teolog yang bernama Derek Kidner, 一个叫 Derek Kidner 的这个神学家， dia mengatakan justru dari kisah Hana inilah, perempuan yang mandul inilah,
就是从神提神不能生育的这个女子哈娜的故事 Tuhan mengangkatnya. 啊，上帝让她提神， Dan dari keturunan Hana inilah 就是从哈娜的后代 sejarah keselamatan memuncak 救 pada 恩 diri 救恩的历史呢，就是达到了最高峰。 Allah memberikan martabat yang baru kepada Hana. 上帝赐给这个新的尊严给哈娜， Dan Tuhan pun juga mengangkat martabat kita, derajat kita. 就像上帝也让我们的这个地位呢，可以得到提升一样。 Ini adalah sebuah gambaran transformasi yang total. 这是非常这个完整的这改变， Dari yang hina menjadi yang mulia. 从卑微的变成荣 Dari 耀 yang 的， miskin menjadi ahli waris. 从贫穷的成为上帝的护士。 Tim Keller mengatakan dalam satu kalimat Tim Keller 这样说的， bahwa ketika Allah itu di dalam keagungannya, 神就在他最荣耀的时候， justru dia terlihat di dalam ketidakagungannya. 就是看起来好像他是不那么荣耀。 Dan itu ditunjukkan di dalam diri Yesus Kristus. 那就是体现在我们的耶稣基督身上， Dia yang agung, 他是荣耀的， dia yang mulia, 他是那么的 dia 尊荣， merendahkan dirinya menjadi tidak mulia dan Dan menjadi se- kecil. 但是他卑微自己，成为最小的。 Datang di tengah-tengah dunia ini, 当他来到这个世界上的时候， dia memperhatikan umatnya. 他多么的在乎他的这个子民。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 因此，弟兄姐妹们， jangan pernah kita merasa bahwa kita adalah orang yang dibuang. 让我们不要感到自己是被丢弃的， Kita adalah anak-anak Tuhan yang diperhatikan oleh Kristus. 因为我们是神的儿女，是神在乎的人。 Dia selalu mengawasi kita. 他总是照顾着我们， Dia peduli kepada kita. 他在乎我们。 Maka sebagai gereja, 因此，成为基督的教会， kita pun juga belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita. 我们必须要学习怎么样的来爱我们的弟兄姐妹。 Mungkin di sekitar kita ada banyak orang yang merasa dirinya terabaikan. 可能在我们周围呢，有的人就感到他自己是被丢弃的， Biarlah kita pun juga boleh menjadi perpanjangan tangan Allah itu 让我们可以成为神的延长的手， yang 来照顾他 memperhatikan 们， mereka. 照顾着他们，关怀着他们。 Dan di dalam renungan kita pada malam hari ini, 在我们今天我们所有思想的， ini adalah bukan hanya sekedar di dalam Mazmur 113 itu bukan sekedar ajakan moral untuk memuji Tuhan saja. 诗篇113篇不单单是就从我们的这个信仰方面来赞美神， Tetapi Mazmur ini mempunyai koneksi dengan Injil Tuhan. 乃是跟这个神的福音有相关联的。 Hal ini ditunjukkan bahwa Yesus Kristus yang mulia itu telah datang dan menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah dunia ini. 他记载了主耶稣基督那荣耀的这个神，他甘愿来到这个世界上，并且与卑微的人一起住在地上。 Kita telah melihat kemuliaan Allah. 我们已 melalui 经看 Yesus 到 Kristus. 神的荣耀，借助耶稣基督， Maka tepatlah seperti apa yang juga dikatakan oleh Paulus 就像保罗所说的， di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 在哥林多后书第 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 哥林多第 Pasal 8 ayat yang ke-9. 第8章第9节， Sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 因为我们深深的知道我们是蒙主耶稣基督的爱， Ia kaya, 他是丰盛的， tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu. 但是他却卑微自己，为着你的需要， Supaya dengan kemiskinannya 借着他的贫穷， kalian menjadi kaya. 是我们的富足。 Mazmur 113 dimulai dengan haleluya dan 诗篇 diakhiri dengan 113篇 haleluya.，诗篇113篇是用哈利路亚作为开始的。 Jadi dari awal hingga akhir, biarlah hidup kita seharusnya ditandai dengan pujian kepada Allah. 让我们的生命从始至终，我们可以赞美我们的神， Pujilah Tuhan kita setiap saat. 每时每刻赞美我们的神。
Sembahlah Tuhan kita sebab Dia adalah Allah yang maha tinggi dan tidak ada tandingannya. 敬拜我们的神，因为他是无人能相比的。 Dan bersyukurlah kepada Allah karena Dialah yang telah mengangkat kita yang hina. 让我们也向神感恩，因为他拯救了卑微的我们， Dan biarlah seluruh hidup kita ini 让我们整个的生命 adalah hidup yang boleh menikmati Allah itu. 使我们的生命可以享受上帝的恩典， Dan juga boleh memuliakan Dia. 并且也可以荣耀神的名。 Sehingga mulut bibir kita, hati kita 让我们用我们的口、我们的心 boleh mengatakan haleluya puji Tuhan. 赞美我们的神，哈利路亚！ Nah, saya mau mengajak kepada seluruh jemaat. 我要弟兄姐妹们， Mari kita mengatakan haleluya puji Tuhan. 让我们喊说哈利路亚，赞美神， Sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya puji 主基督 Tuhan. 汉。 Amin. Mari kita Amin. berdoa. 我们祷告， Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha tinggi dan maha mulia. 亲爱的主，我们感谢你，因为你是伟大的神。 Tetapi Engkau rela datang ke dalam dunia yang hina ini 但是你且甘愿降卑自己来到这个世界上， untuk mengangkat setiap kami yang penuh dengan dosa. 为了拯救我们这些有罪的人。 Engkau Allah yang hadir 主，你是立领的神， dan justru Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. 你向我们显示了出你的爱。 Biarlah firman-Mu malam ini 求神让你今天我们所传讲的真理， terus-menerus mengingatkan kami ya Tuhan. 可以让我们继续的明白， Supaya kami boleh memuji, memuliakan Tuhan 让我们记得我们必须要永远的赞美我们的神， di setiap waktu dan bahkan di dalam kondisi apapun. 无论在怎么样的状况当中，我们都应该赞美我们的神， Supaya kami boleh belajar 让我们可以学习 untuk melihat Tuhan 看到神自己 yang mulia itu, 那荣耀的神。 namun Engkau juga adalah Allah yang selalu memperhatikan kami. 你也是始终关怀着我们的神。 Terima kasih ya Tuhan, 谢谢主， terpujilah nama-Mu. 你的名得做荣耀。 Dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠主耶稣基督的圣名， kami berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告， Amin. 阿门。